Hafiz, engkau tengah buat apa tu? Aku sedang siap-siap ni nak buat video terbaru. Video terbaru? Video baru. Video baru. Video tajuk apa tu? Video tentang Maulid Nabi? Lah, Maulid Nabi lagi ke? Bukan kau tak buat video tentang Maulid sebelum ni? Ya, ada. Tetapi beberapa hari lepas, ada satu video TikTok tentang Maulid ni yang saya rasa perlu diberi penjelasan terhadapnya. Oh ya ke? Baiklah, saya tunggu bila nak buat video tu. Nak buatlah ni, tunggu ya. Baik, saya tunggu. Pastikan berbaloi masa saya tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menyebut tentang sambutan Maulid Nabi SAW, ada sebahagian orang, bukan semua, ada sebahagian orang yang pro Maulid, mereka menggunakan sebuah riwayat tentang Abu Lahab. Bukan semua ya, hanya sebahagian saja yang menggunakan riwayat ataupun kisah tentang Abu Lahab sebagai hujah untuk membolehkan sambutan Maulid Nabi. Apakah kisah tersebut? Mari kita kaji tentangnya. Ya, kisah ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 5101 mengikut penomboran Fathul Bari daripada Ummu Habibah. Hadis yang panjang, ringkasnya menerangkan tentang ibu susuan Nabi SAW yang bernama Suwaibah. Di penghujung hadis itu, Imam Al-Bukhari mengemukakan sebuah riwayat daripada Urwah sebagai penjelasan tambahan. Urwah ini adalah seorang tabi'in yang meninggal dunia tahun 93 Hijrah. Riwayat ini darjatnya mursal. Imam Al-Bukhari mengemukakannya sekadar sebagai penjelasan tambahan. Yang hadis yang awal dikemukakan daripada Ummu Habibah itu, yang itu adalah hadis sahih. Okey. Riwayat daripada Urwah ini, beliau berkata bahawasanya Suwaibah ini adalah budak kerja ataupun hamba bagi Abu Lahab, dan Abu Lahab ini memerdekakannya, dan Suwaibah ini menjadi ibu susuan Nabi SAW. Maka tak kala Abu Lahab meninggal dunia, sebahagian ahli keluarganya, ini poin penting ni ya, sebahagian ahli keluarganya melihat Abu Lahab di dalam mimpi mereka. Melihat Abu Lahab di dalam mimpi mereka, lalu dikatakan kepada Abu Lahab itu, bagaimana keadaan kamu ataupun apa yang kamu dapati sekarang ini di alam barzah sekarang ini. Berkata Abu Lahab, aku tidak menemui apa-apa sesudah kalian ni, kecuali sesungguhnya aku diberi minum lantaran pernah membebaskan Suwaibah. Jadi dia diberi minum lantaran ataupun disebabkan pernah membebaskan Suwaibah. Demikian riwayat dalam Sahih Al-Bukhari daripada Urwah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ini, saya menggunakan edisi dalam Maktabah Syamilah. Boleh sama-sama kita rujuk jilid ke-9 muka surat 145. Beliau mengemukakan sebuah kisah, sebuah riwayat daripada As-Suhaili, dan beliau memulakannya dengan wazakaros Suhaili, dan ini adalah isyarat bahawa ini adalah satu kisah yang lemah, sekadar satu kisah saja ya, ia bukannya hadis, bukannya sesuatu yang memiliki sanad yang sahih. Wazakaros Suhaili, dan disebut oleh As-Suhaili bahawasanya Al-Abbas berkata, tak kala Abu Lahab meninggal dunia, aku melihatnya di dalam mimpi sesudah setahun dalam keadaan yang amat dahsyat, keadaan yang amat buruk. Jadi siapa yang mimpi sekarang ni? Al-Abbas. Okey. Dan Abu Lahab sendiri berkata, aku tidak menemui sesudah kalian satu kerehatan. Tak sempat nak rehat, dalam bahasa kita tak sempat nak rehat, bererti berterusan diazab. Berterusan, non-stop diazab, tak sempat rehat langsung. Illa annal azaba yukhaffafu anni kulla yaumisnain. Kecuali bahawasanya azab diringankan daripadaku pada setiap hari Isnin. Qala wa zalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal isnain.
Yang sedemikian itu kerana Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin. Wa kana Suwaibah tu, dan bahawasanya Suwaibah menyampaikan berita gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi ini, dan Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Okey, ini riwayat dalam Fathul Bari, sekadar riwayat saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kedua-dua kisah ini, macam saya kata tadi, hanya digunakan oleh sebahagian orang, sebab sebahagian lagi tahu ia hanya mimpi, dan mimpi tidak boleh digunakan sebagai hujah, apatah lagi sebagai dalil untuk mengecualikan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan bahawa orang kafir mereka kekal di dalam neraka, mereka kekal di azab di dalam neraka. Jadi kalau nak kata seseorang itu diringankan azabnya, hendaklah ia berdasarkan wahyu, hendaklah ia berdasarkan hadis yang sahih. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih bahawa pakciknya Abu Talib diringankan azab. Okay? Dalam kes ini kita boleh terima sebab ia adalah hadis sahih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagai satu poin tambahan, satu nota kaki kita boleh kata, para ahli ilmu berbicara tentang keadaan orang-orang kafir di dalam neraka. Orang-orang kafir yang telah sampai kepadanya dakwah Islam, lalu mereka ingkar kepadanya, mereka itu kekal di dalam neraka. Cuma terdapat perbincangan apakah mereka itu berada pada tingkatan yang sama. Kerana di kalangan orang kafir itu ada yang banyak membuat amal-amal baik ketika di dunia dahulu. Di kalangan mereka ada yang banyak membuat amal-amal jahat ketika di dunia dahulu. Amal baik mereka tidak akan menyebabkan mereka dapat memasuki syurga. Mereka tetap dalam neraka. Cuma mereka berada pada tingkatan yang berbeza, selari dengan kadar amal baik atau amal jahat yang pernah mereka lakukan di dunia dahulu. Bila nak dikatakan seseorang itu boleh diringankan azab, saya ulangi, hendaklah ia berdasarkan wahyu, hendaklah ia berdasarkan ada ayat Quran lain ataupun hadis Nabi SAW yang sahih darjatnya. Ia bukan sekadar mimpi. Adapun kisah Abu Lahab, sebagaimana kita baca tadi dalam Sahih Al-Bukhari daripada Urwah, ia hanyalah mimpi sebahagian ahli keluarga beliau. Dan dalam satu lagi riwayat yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ia adalah mimpi daripada Al-Abbas, ya, Al-Abbas. Baik, ini sudah jelas. Okey, sekarang saya masuk kepada video TikTok. Video TikTok tersebut saya terima pada 11 Rabiul Awal. Okey, daripada yang menyampaikannya ialah Ustaz Wadi Anwar, di mana beliau berkata, saya quote, saya tulis di sini. Video tersebut ada di bahagian description, ya. Kalau tak tahu nak cari description di mana, sila exit, sila keluar daripada video ini, tap ataupun klik pada tajuk video ini, akan ada description. Di situ ada link TikTok yang saya bagi, ya. Jadi dalam video tersebut Ustaz Wadi berkata, cuma Nabi sebut bahawa Abu Lahab diringankan siksaan dia oleh Allah pada setiap hari Isnin. Bila saya dengar statement ni, saya memang terkejut. Sebab kisah ni dari dulu saya tahu, dan kisah ni saya pun tak beri perhatian sangat sebab ia mimpi saja. Lalu apabila Ustaz Wadi menyatakan cuma Nabi sebut, okey, dalam arti kata lain ini adalah hadis Nabi, saya seperti terkejut. Saya tidak terus menghukumnya salah, menganggap ia salah, tetapi saya cuba membuat kajian, saya cuba membuat pencarian. Kemudian saya bertanya kepada orang-orang yang lebih arif, dan saya rujuk juga dalam Fathul Bari. Sebab Fathul Bari ini dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, seorang yang menghafal ratusan ribuan buah hadis, dan seandainya ada hadis Nabi SAW dalam perkara ini, dan bukan sekadar hadis, dan hadis tersebut adalah sahih, nescaya beliau sendiri akan mengemukakannya sebagai pengecualian kepada ayat-ayat Quran yang menerangkan orang kafir dalam neraka, kecuali Abu Lahab akan diringankan azabnya itu pada setiap hari Isnin dengan diberi minuman. Saya tak menjumpai hadis
apatah lagi nak kata hadis sahih. Tak, saya tidak menjumpainya, ya. Dan saya mengambil masa beberapa hari juga, sebab tu video itu 11 Rabiul Awal dan hari ini sudah 3 hari lepas, ya, saya mengkaji tidak menemuinya. Okay. Baik, tak apa. Jadi saya tak nak komen lanjut apa, kenapa, bagaimana Ustaz Wadi berkata sedemikian. Saya nak bawa kepada satu perbincangan yang lain, ya. Kita kata critical thinking ataupun kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Katakanlah riwayat itu sahih. Katakanlah riwayat itu memang berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya nak tanya beberapa soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, apabila Abu Lahab mendengar berita kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab cerita tak tarikhnya bila? Apabila Suwaibah menerangkan, membawa berita gembira sebut, Abu Lahab pun gembira, Abu Lahab pun membebaskan Suwaibah. Kata tak, diceritakan tak bila tarikhnya? Betul ke 12 Rabiul Awal? Ya, sebab tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat Arab ketika itu bukanlah kebiasaan mereka untuk mencatat tarikh lahir. Mereka tak ada diary, tak ada kalender nak catat. Okay, jadi adakah tidak dikhabarkan dalam riwayat itu ia 12 Rabiul Awal, ataupun ia sekadar sangkaan semata-mata? Sebab, ya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini ada seorang ustaz yang berkata ilmu hadis dibina di atas sangkaan. Jika ilmu hadis dikata sangkaan, maka tarikh 12 Rabiul Awal ini adalah sangkaan yang lagi besar. Kerana di sisi ahli ilmu, okay, di sisi ahli ilmu di kalangan mereka yang mengkaji dari sudut sanad, mereka berkata yang kuat dari sudut sanad, tarikh lahir baginda adalah 8 Rabiul Awal. Yang mengkaji dari sudut ilmu falak, mereka berkata tarikh itu ialah 9 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ni, tuan-tuan dan puan-puan dah kaji ke? Ke main sambut saja? Sebab kalau main sambut saja, menjadilah seumpama kaum Kristian yang menyambut kelahiran Jesus pada 25 Disember, padahal itu juga adalah satu tarikh jangkaan, satu tarikh sangkaan semata-mata. Mereka sendiri tidak tahu tarikh yang sebenarnya Jesus dilahirkan ataupun Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Abu Lahab ni, dia sambut tak setiap tahun ulang tahun? Dia bergembira tak setiap, katakanlah 12 Rabiul Awal kan, dia bergembira tak setiap 12 Rabiul Awal? Ada riwayat tak? Ada diceritakan? Tidak kan? Jadi sekali lagi di sini, ya, Abu Lahab hanya bergembira pada saat dikhabarkan kepada beliau kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidak menjadikan ia sebagai sambutan ulang tahun sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Ini poin nombor 2. Poin nombor 3. Okay, seandainya benar bahawa Abu Lahab ni diringankan azabnya, okay, dengan diberi minuman. Diringankan azab tu pada 12 Rabiul Awal kepada setiap hari Isnin. Kalau kita baca riwayat tadi tu, diringankan azabnya pada setiap hari Isnin, bukan pada 12 Rabiul Awal. Jadi kita nak sambut 12 Rabiul Awal tu buat apa? Patutnya kita pun sambut pada setiap hari Isnin. Dan setiap hari Isnin ini sebenarnya ada petunjuknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, ya, yang bermaksud apabila baginda ditanya tentang puasa hari Isnin ini, baginda menjawab, ia adalah hari aku dilahirkan dan ia adalah hari aku diutus menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak sambut Maulid Nabi, ia adalah pada hari Isnin setiap minggu. Maknanya dalam setahun tu ada 52 hari Isnin, maka 52 kalilah kita sambut. Dan sambut itu bukanlah dengan sambutan, tetapi dengan berpuasa sunat pada hari Isnin. Bahkan sebenarnya
tak tepat nak kata sambutan ya. Sebab puasa dan sambutan, puasa dan perayaan, ia saling kontradik. Puasa ni kita menahan diri daripada makan, minum dan sebagainya. Ya, sebab itu kalau kita ni benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar ingin mengikuti sunnah baginda, caranya ialah dengan berpuasa pada setiap hari Isnin sepanjang tahun sekadar yang mampu. Bukan meraihkannya sekali setahun pada 12 Rabiul Awal. Poin yang keempat, ada yang berkata, kalaulah musuh Nabi SAW, musuh bukan musuh biasa-biasa ni, musuh yang hebat ini, confirm masuk neraka, tetapi diringankan azabnya kerana gembira dengan hari kelahiran Nabi, apatah lagi kita orang-orang yang beriman, yang memang mencintai Nabi. Sudah tentu ada kebaikannya, ada ganjarannya kalau kita pun bergembira dengan hari kelahiran Nabi SAW. Ini hujah mereka. Maka saya jawab balik ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Quran dan Sunnah hendaklah kita fahami berdasarkan kefahaman generasi salafus soleh, generasi awal umat Islam. Sebab sekadar Al-Quran dan Sunnah saja, kita kaji Syiah, mereka pun Al-Quran dan Sunnah juga dalil-dalil mereka, tetapi dengan kefahaman yang berbeza dengan salafus soleh. Kita mengkaji golongan anti hadis, mereka pun berhujah dengan Al-Quran, berhujah dengan hadis juga, walaupun mereka anti hadis, tetapi dengan kefahaman mereka sendiri, bukan kefahaman salafus soleh. Demikianlah juga dengan kefahaman aliran-aliran lain yang berbeza, yang menyeleweng, mereka juga berhujah dengan Al-Quran dan hadis, tetapi bukan berdasarkan kefahaman generasi salafus soleh. Kita berhujah, kita memahami ayat Quran dan hadis berdasarkan kefahaman generasi salafus soleh. Maka di sini saya nak tanya, dalam Sahih Bukhari tadi yang menceritakan kisah Suwaibah yang dimerdekakan apa semua tu ialah Urwah, seorang tabi'in yang meninggal dunia tahun 93 Hijrah. Adakah Urwah berdasar apabila meriwayatkan kisah itu memahami bahawa ia sebagai salah satu dalil atau salah satu hujah untuk menyambut Maulid Nabi? Tidak. Apakah Imam Al-Bukhari yang mengemukakan riwayat itu dalam kitab sahihnya memahaminya sebagai salah satu dalil untuk menyambut Maulid Nabi? Tidak. Bahkan Imam Ibn Hajar Asqalani sendiri pun ketika mengupaskan hadis ini, mensyarahkan hadis ini dalam dalam Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, beliau sendiri tidak menggunakan hadis ini sebagai salah satu dalil untuk menyambut sambutan Maulid Nabi ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, itu adalah analogi yang tidak betul ya. Seandainya musuh Nabi pun diberi keringanan, apatah lagi kita. Kita tak menggunakan musuh Nabi itu sebagai hujah, kita menggunakan amalan salafus soleh, kefahaman salafus soleh sebagai hujah, dan mereka tidak memahami kisah Abu Lahab ini sebagai salah satu dalil, maupun salah satu hujah untuk meraihkan ataupun menyambut Maulid Rasul. Okey, Maulid Rasul ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ketika menonton video Ustaz Wadi tu, okey, beliau juga ada memberi nasihat ya. Beliau juga ada memberi nasihat di hujungnya. Beliau berkata, hati-hati dengan kumpulan ini ya. Hati-hati dengan kumpulan ini. Yang ini kumpulan yang membida'ahkan sambutan Maulid Rasul. Maka atas dasar yang sama, atas semangat yang sama, saya juga ingin memberi nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah dengan sebahagian ahli agama yang menyandarkan kepada Nabi SAW apa yang tidak baginda sabdakan. Sama-sama kita mengetahui melakukan sedemikian adalah satu kesalahan yang besar ya. Maka hendaklah berhati-hati. Okay. Saya pun memberi nasihat sebagaimana Ustaz Wadi memberi nasihat, hendaklah kita berhati-hati dengan mereka yang menjandarkan ke atas Nabi SAW apa yang baginda tidak katakan, apa yang baginda tidak lakukan. Ustaz juga memberi nasihat ya, tuan-tuan akan jumpa sebahagian ustaz-ustaz yang membida'ahkan sambutan Maulid Rasul. Ini saya quote dah, tulis dah siap ni. Hati-hati dengan kumpulan ini. Okay. Jadi atas nafas yang sama, saya juga ingin memberi nasihat ya. Hati-hatilah dengan sebahagian ustaz-ustaz yang begitu desperate, yang begitu terdesak untuk menyampaikan hujah membela amalan bid'ah dengan membawa riwayat yang
kita kata berdasarkan mimpi, riwayat yang diragui, ya, hati-hati dengan mereka juga, ya. Dan kemudian ustaz juga memberi nasihat bahawa ahli sunnah wal jamaah mengharuskan, ya. Jadi saya juga ingin memberi nasihat bahawa ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa tidak boleh menyandarkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang baginda tidak sebut, apa yang baginda tidak lakukan. Ahli sunnah wal jamaah juga menyatakan bahawa mimpi tidak boleh digunakan untuk mengecualikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang orang kafir diazab di dalam neraka, maka mimpi tidak boleh digunakan untuk mengecualikan seseorang itu bahawa dia pada hari Isnin, pada setiap hari Isnin diringankan azabnya, ya. Tidak boleh berkata demikian, melainkan ada ayat Quran yang lain ataupun hadis sahih yang lain, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya nak sampaikan, ya. Poin penting, sesuatu kisah itu hendaklah kita kaji kesahihannya, hendaklah kita mengkaji, tengok sendiri dengan mata kita sendiri lafaznya tu bagaimana. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, hendaklah berhati-hati, jangan bermudah-mudahan menyandarkan sesuatu perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita selalu menyemak dan ulang semak. Okay, saya pun menyemak dan ulang semak, setakat ini saya tidak menemui bahawa kisah Abu Lahab yang diringankan azabnya tu pada setiap hari Isnin merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi nak berkata ia adalah hadis yang sahih, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang saya nak sampaikan. Moga-moga ia bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.